Daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yadrusul Islam kama yadrusu washyuth thawbi. Nabi kata, Islam satu hari akan luntur. Islam pada satu hari itu akan terhakis, akan terkikis, seperti mana luntur, seperti mana terhakis dan terkikisnya warna corak pada baju manusia. Dan kita duduk di Al-Ustaz ni, duduk beli baju di Padang Besar. Baju Padang Besar ni basuh 2 kali dia hilang colour, dia luntur. Nabi SAW buat bandingan dengan baju yang turun colour. Islam pada zaman Nabi SAW dah diletakkan corak yang cantik dah. Tapi apabila masa duk berjalan, colour tu kena duk turun. Islam ni dia kena duk malap, dia kena duk malap, dia kena duk malap. Sehingga kan Nabi kata, hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah. Nabi kata dia akan mai satu masa, satu keadaan esok di mana orang tu mengaku dia Islam tapi dia tak tahu semayang apa, dia tak tahu puasa tu apa, dia tak tahu ibadat tu apa, dia tak tahu sedekah tu apa, dia tak tahu. Tapi dia orang Islam. Dia semayang pasal dia tengok orang semayang, dia puasa pasal dia tengok orang puasa, dia bagi duit sedekah pasal dia tengok orang bagi sedekah. Dia tak tahu kata apa yang dia buat dalam dunia ni, setiap pergerakan dia, setiap tingkah laku dia, setiap cakap dia boleh menjadi nusuk, boleh menjadi ibadah, boleh, dia tak tahu. Manusia di akhir zaman, manusia yang mengaku Islam tapi Islam turut-turut. Dia cerdik-cerdik, dia tengok mak dia semayang, dia tengok ayah dia semayang, dia tengok mak dia dengan ayah dia semayang subuh 2 rakaat, dia tengok mak ayah dia semayang maghrib 3 rakaat, dia ikut. Dia tidak pernah rasa nak pergi belajar tentang agama. Dia tak pernah tahu kata dalam semayang itu tamak-ninah itu rukun, dia tak tahu. Bagi dia agama yang ada dalam diri dia, agama hak dia mengaji daripada darjah 1 sampai tingkatan 5. Itu saja agama yang ada dalam diri dia. Dia tidak terasa dan tidak terpanggil untuk main masjid, untuk nak belajar agama. Tak rasa. Dia tak ambil tahu pasal hal agama ini. Siapa kata manusia akhir zaman akan jadi macam ni? Nabi SAW kata. Sehingga kan mereka ni la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah. Dia tak tahu apa pasal agama. Wala yusra ala kitabillahi azza wa jal fi laylah. Nabi kata bila keadaan dah duk main teruk macam tu, Nabi SAW kata, sudah sampai masa dia, Allah akan angkat Quran. Quran dia angkat pelan-pelan. Kita sedang tak tahu. Quran dia angkat pelan-pelan. Mahat tahfiz ni naik macam cendawan lepas hujan. Punya banyak mahat tahfiz, tapi punya ramai orang tidak beramal dengan Quran. Budak hafal Quran punya ramai, tapi orang yang beramal dengan Quran tak ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, itu tanda Quran sudah diangkat. Jangan mai satu masa esok ni Quran ni duduk dalam rumah saja, tak baca. Jangan mai satu masa esok ni Quran cuma ada di dinding-dinding rumah, di dinding-dinding masjid. Tuan-tuan pernah tengok TV3 pernah buat Jejak Rasul. Jejak Rasul di bumi Spain. Satu tempat yang Tariq bin Ziyad sampai dulu buat masuk Islam di Spain. Sampai satu masa dulu Spain ini jadi salah sebuah negara yang ramai orang Islam yang beramal dengan Islam. Tiba-tiba TV3 tunjuk berapa ramai orang namanya Muhammad yang duduk di Spain tengok Quran tulis di BIM. Di BIM yang dulunya masjid lah dah jadi rumah kediaman mereka. Bila orang pergi interview, mereka tanya, apa benda ni? Mereka kata, benda ni seni. Dia tak hati baca Quran. Dia tak hati baca Quran. Dia tengok tu, dia appreciate, dia menghargai tulisan itu, kaligrafi itu, tulisan khat itu. Dia hargai dari segi seni dia. Bukan dari segi maksud ayat, bukan dari segi seni saja dia tengok. Islam sudah jadi tawak. Hari ini tuan-tuan, berapa ramai anak-anak kita yang suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh tulis. Boleh baca, ambil Quran boleh baca. Tapi bagi pen suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, min, alif, lam, lam. Tak boleh tulis. Mana dia apa? Islam kena duk tawak lah. Bukan suruh tulis surah Al-Fatihah, satu surah dah. Suruh tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu tulis. Tapi orang Islam, anak kita tu orang Islam. Demikian proses dia.
Islam ni dia makin duk kelabu, macam mana pakaian yang tadinya warna corak dia terang, Nabi kata dia makin duk kelabu, luntok color di baju itu. Demikianlah luntoknya Islam pada diri manusia menjelang akhir zaman. Sampai kepada satu tahap Nabi kata fala yabqa fil ardi minhu ayah, akan sampai satu tahap tak tinggal dah di atas muka bumi ini walaupun sepotong ayat Quran. Taralah. Dia jadi macam mana orang Islam di Spain tu, dia tak tahu dah bahasa Quran ni. Wa tabqa tawaifu minan nas. Nabi kata pada ketika itu yang tinggal di atas muka bumi, yang duk gagah langkah main masjid ni, beberapa kelompok manusia, asy-syaikhul kabir wal ajuz. Yang duk main ni cuma orang tua-tua dan orang yang lemah-lemah. Dia ramai tahap tu. Generasi muda dah makin duk jauh. Yang duk main ni asy-syaikhul kabir, orang tua-tua, wal ajuz, hak talak dah. Yaqulun, depa nampak duk main masjid ni pun, depa kata apa? Adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah. La ilaha illallah fa nahnu naquluha. Depa ni pun bila tanya, depa kata nak cerita tak ertilah, tapi saya seingat-ingat saya, orang tua-tua saya dulu duk sebut la ilaha illallah. Fa nahnu naquluha, maka kami pun katalah la ilaha illallah. Jangan duk tanya lebih-lebih, kami tak erti. Yang kami tahu ni, pak-pak kami, tuan-tuan kami dulu duk sebut benda ni, duk sebut la ilaha illallah. Apa benda tak tahu. Tapi mereka kata sebut tu jadi Islam. Apa tuntutan di sebalik kalimah syahadah tu? Jangan tanya. Yang tu semua, itu susah mereka cerita. Kami dengar mereka sebut, kami sebut. Faqala lahu silah. Bila Huzaifah duk cerita benda ni, tadi ni Huzaifah cerita, Nabi ada habaq kat kami macam ni. Huzaifah ini sahabat Nabi. Huzaifah cerita benda ni kepada generasi yang tak dan jumpa Nabi. Di antaranya ialah Silah. Silah ni nama satu orang tabi'in. Dia ni daripada kalangan tabi'in, nama dia Silah bin Zufar. Ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salah wala siyam wala nusuk wala sadaqah. Silah ni kata kalau lagu tu takat boleh sebut la ilaha illallah, semayang tak tahu, puasa tak tahu, ibadat apa pun tak tahu, sedekah apa pun tak tahu, apa makna dia sebut la ilaha illallah. Silah ni kata kalau orang Islam dah sampai zaman tu, zaman tak erti apa pasal agama ni, tak erti apa, yang dia tahu dia orang Islam. Pasal apa dia Islam? Pasal dia sebut la ilaha illallah. Kalau itu saja dia tahu, apa faedah la ilaha illallah dekat dia? Bila Silah bin Zufar kata macam tu kepada Huzaifah bin Yaman, fa'arada anhu Huzaifah. Huzaifah beralih pergi ke lain. Dia tak mau layan apa yang dikata oleh Silah bin Zufar ni. Dia beralih, dia pergi. Summa raddaha alaihi thalathan. Yang Silah ni pula duk kejan, duk tanya lagi Huzaifah ni. Dia kata, ya Huzaifah, betul tak betul aku kata, kalau satu orang tu cuma tahu la ilaha illallah, semayang tak erti, puasa tak erti, ibadat apa pun tak erti, apa makna Islam dia? Huzaifah beralih pergi ke lembang. Silah ikut dia, kata lagi sampai 3 kali. Dia kata, betul tak betul aku kata, kalau satu orang tu cuma tahu sebut la ilaha illallah, tapi tak tahu apa dah lain daripada tu, tak ada guna dia sebut la ilaha illallah. 3 kali dia sebut. Summa aqbala alaihi fi thalithah. Barulah Huzaifah ni beralih menghadap Silah ini. Faqala Huzaifah kata dekat dia, ya Silah, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. 3 kali dia kata. Dia kata, wahai Silah, aku nak apakan? Nabi bagi tahu kat aku, kerana dia reti sebut la ilaha illallah, kerana dia reti hak tu saja, dan dia mempertahankan kalimah itu sampai mati, dia tidak murtad daripada kalimah itu. Dengan kerana itu, satu hari dia akan selamat daripada neraka. Huzaifah kata, Nabi habang kat aku, kalau sampai satu masa esok, orang Islam ni sampai tak reti apa, tapi dia Islam, dia tidak pernah mengucap satu kalimah yang boleh menyebabkan dia keluar daripada Islam. Dia tidak pernah buat satu benda yang boleh menyebabkan dia jadi murtad. Dia Islam, cuma dia ni tak tahu apa pasal Islam, tapi dia Islam.
Nabi kata orang yang macam ni, yang sampai akhir hayat dia, dia tidak pernah murtad. Dia tidak pernah buat satu benda yang boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Orang yang macam ni, satu hari dia akan keluar daripada neraka. Dia akan masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan dia, jagalah kalimah syahadah la ilaha illallah. Ataupun dalam perkataan lain, jagalah Islam kita. Jaga Islam. Islam boleh terlucut daripada kita dengan 3 jalan. Apa dia tuan-tuan? Bil i'tiqad. I'tiqad dalam hati. Tu ingat dalam hati ni, alah aku silap betul jadi orang Islam. Bil fi'li, dengan perbuatan. Berlakon drama, nak dapat tak apa duit pun, tapi lakonan itu menghendaki dia pergi sembah berhala. Murtad. Bil fi'li. Ataupun bil qawli, cakap, hidup cakap. Cakap apa ni tak ada kerja lain kan cakap pasal undang-undang Islam. Dia kata undang-undang apa pun sama lah. Dia kata hidup cakap lagu tu. Cakap tu dengan niat kata dia menghina undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis dia. Jangan buat benda-benda macam ni. Kita jadi orang Islam yang apabila orang bacakan Quran dekat kita, sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku tahu ini ayat Quran, aku taat. Aku tidak akan bercakap sepatah pun kata benda ni tak elok, tak bagus dan sebagainya. Bila orang baca dekat kita hadis Nabi, dan orang ini hadis sahih. Bila kita dengar macam tu, sami'na wa ata'na. Aku dengar, aku taat. Pasal aku orang Islam. Kita tak boleh kata siapa ada hak untuk paksa saya untuk tunduk kepada undang-undang Islam. Tak boleh. Pasal kita orang Islam dan ini undang-undang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kesimpulan yang kedua, kekalkanlah Islam ini sehingga akhir hayat kita. Kekalkanlah Islam ini sampai akhir hayat kita. Sampai the very last moment nyawa nak terlucut keluar, kita masih orang Islam. Walaupun kita satu orang yang banyak buat dosa di atas dunia, tapi dosa itu dosa yang tak menyebabkan kita keluar daripada agama. Kita mati esok, kita masuk neraka, kita diazab oleh Allah atas dosa kita, selesai semua, syurga duk tunggu kita. Walaupun ditakdirkan kita jadi orang yang last sekali keluar daripada neraka, tapi masih ada tempat kita di dalam syurga. Kalau Islam itu tidak terbatas. Sayangilah agama yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ke kita tanpa usaha ni. Kita tak usaha apa pun tuan-tuan. Ni betul-betul Allah bagi satu anugerah dekat kita. Beranak-beranak keluar main dengan orang bang di telinga. Mak Islam, ayah Islam. Kita jadi orang Islam. Betul-betul satu untung besar Allah bagi dekat kita. Berbanding dengan beberapa ramai kawan-kawan kita yang beranak mai daripada perut mak yang bukan Islam. Mereka nak dapat Islam, mereka kena cari tuan-tuan. Kita ni tak minta pun, Allah bagi. Terima kasih banyak-banyak pada Allah. Jangan rosakkan Islam itu.